اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والوصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والوصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي أستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب عمر بن حافظ حبيب النبي الحبيب عمر بن حافظ حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja. Jadi semua dah sediakan pen dengan kertas Okey. Jadi hari ini insya-Allah sebelum tu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Okey, hari ini saya akan bicarakan tentang perkongsian ilmu tajwid, iaitu hukum 5 dalam bab ilmu tajwid insya-Allah. Jadi kita nak pause kamera dulu lah. Sekejap. Okay. Nampak tak? Okay. Jadi saya akan bicarakan tentang bab 5 dalam hukum tajwid. Apakah itu? Jadi yang pertama saya akan cakap tentang izhar halqi, kedua idgham ma'al gunnah, ketiga idgham bila gunnah, keempat iqlab, dan last sekali ikhfa hakiki. Sekejap. Kata. Suruh jaga kamera. Ya. Kata. Jangan tengok kamera. Nampak? Sini, okey. Okey. Nampak full. Ayat Yang tak nampak apa? Dah. Nampak ni je. Okey. Jadi tajuk besar dia adalah hukum nun mati dan tanwin. Apabila bertemu dengan huruf-huruf tertentu, apa kita panggil dia? Okey, jadi first kali
izhar halqi, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ni, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, iaitu huruf-huruf halq yang datangnya daripada kerongkong. Kita panggil dia izhar. Kenapa dipanggil izhar? Kerana izhar ni dalam bahasa Melayu maksud dia zahir ataupun jelas penyebutan huruf nunnya. Halqinya dari huruf-huruf halqi ni. Jadi apabila bertemu, contohnya man amana. Jadi ini nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi cara penyebutannya kenalah jelas. Contohnya sekali saya sebut man amana. Man amana. Okey, jadi kita tak boleh putus nafas ataupun bila kita baca tu kita kena terus. Man amana. Okey, ni nun mati nun sakinah ataupun nun mati bertemu dengan hamzah. Okey, yang ni pula tanwin. Lupa nak bagi tahu. Tanwin adalah mana-mana baris atas ke dua baris atas, dua baris bawah ataupun dua baris di hadapan. Itu semua kita panggil tanwin. Okey, contoh kedua nun mati. Tanwin baris depan bertemu dengan huruf ha. Okey. Jadi baca dia pun sama juga izhar. Ghafurun halim. Ghafurun halim. Okey. Cuba bagi contoh yang tak izhar. Tak izhar. Bagi contoh ikhfa ke satu. Bagi orang tahu beza. Izhar tu macam mana, yang tak izhar tu macam mana? Oh, izhar Izhar macam Ina baca tadi tu lah. Man amana. Contoh kita bagi yang tak izhar, gunnah lah contoh. Man amana. So yang tu tak boleh. Dia tak, jangan dengung lah. Jangan dengung, tak boleh baca man amana, salah. Dia kena jelas. Man amana. Tu. Okey, yang ni ada yang biasa kita baca dalam surah Al-Fatihah, an'amta. An'amta, jangan an'amta, jangan dengung. Okey? Jangan an'amta. Jangan an'am, jangan tambah harakat di atas huruf nun. Jadi nun mati kena baca nun mati. An'amta. Okey, an'amta. Dapat tak? Dah faham? Okey. Kemudian yang kedua adalah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bil gunnah, iaitu idgham bersama dengan dengung. Bersama dengung. Bila kita baca kita kena dengungkan. Dia ada 4 huruf. Huruf ya, waw, mim dan nun. Apabila keempat huruf ni bertemu dengan nun mati ataupun tanwin, dia harus diwajibkan baca dengan dengung, dengan baca daripada keluar daripada hidung. Okey, contoh dia adalah mayyaqulu. 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 Huruf nun ni dia nak masuk ke ya dan dia dengung. Mayyaqulu. Mayyaqulu. Okey. Kemudian dapat semua? Sekejap. Saya lagi satu contoh idgham ma'al gunnah. Okey, ataupun lagi satu huruf waw. Okey, ni nun mati bertemu dengan waw. Macam mana baca dia? Baca dia miwaqa. Miwaqa. Nun dia ni tak bunyi nun, tapi dia jadi dengung. Miwaqa. Okey. Ada lagi tak? Okey, saya ikut. Okay, satu lagi kita bagi contoh bertemu tanwin. Ni kan dua-dua bertemu dengan nun mati kan?
Yang ni. Tanwin baris depan bertemu dengan huruf ya. Jadi cara baca dia sama juga, kena dengung. Iaitu wujuhun yawma idin. Wujuhun dia masuk ke dalam huruf ya. Okey. Settle nombor 2. Okey, yang ketiga pula. Iaitu yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham tanpa dengung. Yang ni idgham dengan dengung, yang ni idgham tanpa dengung. Idgham bila gunnah ni ada 2 huruf je, iaitu huruf ra dan huruf lam. Okey, contoh dia min ladunka. Min ladunka. Min ladun. Dia tak dengung tapi dia terus masuk ke dalam huruf lam. Tapi huruf nun ni tak pronounce sangat. Jadi sebut dia min ladunka. Min ladunka. Ataupun yang contoh seterusnya huruf ra, mir rabbika. Nun mati ni bila fathah baris bawah ni min bawah huruf kasrah ni dia nak masuk ke dalam ra. Jadi tak bunyi sangat nun dia tu. Mir rabbika. Okey? Mir rabbika. Mir dia huruf nun ni dia macam pecah tapi dia masuk ke huruf ra. Faham tak? Mir rabbika. Mir rabbika. Okey. Dapat tak? Jadi yang keempat, huruf iqlab. Iqlab dia ada satu huruf je, iaitu huruf ba. Nampak tak? Nampak. Okey. Contohnya la yunbadanna fil hutamah. La yunbadanna fil hutamah. Iqlab ni dia baca dia dengung sikit tapi la yunbadan. Bila kita sebut huruf nun ni, huruf nun tu macam nak masuk ke huruf ba. La yunbadan. Dia macam layun, bila kita nak masuk huruf ba tu dia macam tertutup sikit tapi dia tak tutup sangat. Dia kalau Syekh cakap ibarat menggigit sehelai kertas macam tu. Layun badanna fil hutamah. Okey, itu untuk iqlab. Okay, semua dapat Okey, kalau nak screenshot boleh screenshot sebab kita ada lagi satu baki hukum tajwid ni. Okey, dapat nak padam ni. Jadi tinggal lagi satu hukum, iaitu ikhfa hakiki. Kelima. Dia dasar sel sin shin za fa qaf kaf. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, untuk huruf ikhfa hakiki ni dia ada 15 huruf. Jadi kita kena kat mana-mana pun kita kena hafal lah huruf-huruf ni.
Okey. Jadi contoh-contoh dia. Ha? Bagi tahu 15 huruf tu tolak yang semua yang tadi tu tinggal. Ah. Faham? Bila tak cakap macam mana? Cakaplah. Kan semua huruf hijaiyah ada berapa? 28. Tolak izhar halqi, tolak gunnah tu, tolak tu, itu bagi. Okey. Jadi senang ingat daripada huruf-huruf ni kan izhar halqi punya huruf ada 6. Itu huruf kerongkong yang kita dah bagi tahu hari tu. Ada 6, ada alif, a, ha, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Lepas tu idgham ada 4, idgham ma'al gunnah ada 4, ya wa mim nun. Idgham bila gunnah ada 2, ra dengan lam, dan iqlab ada 1, ba. Jadi kita tolak huruf yang tu, jadi bakinya ada 15 huruf. Okey? Senang je nak ingat dia, insyaAllah. Okey. Jadi kita akan bagi beberapa contoh. Itu. Sedia. Tanwin bertemu dengan contoh yang pertama, apabila tanwin bertemu dengan huruf sad. Jadi macam mana kita nak baca dia? Iaitu birihin sarsarin. Macam ni? Kata Ifah Kiki macam ni? Ifah Kiki dia dengung. Sama-sama dia tak dengung kuat sangat. Dia kat cakap kalau Ifah Kiki ni dia macam dia dengung juga, tapi dengung dia tak seperti idgham al-gunnah tadi. Dia biasa-biasa je. Contohnya birihin sarsarin. Macam ni. Dia macam baca biasa je lah. Birihin sarsarin. Birihin sarsarin. Dia macam dia tak kuat macam ikhfa tu maksudnya. Ikhfa tu menyembunyikan. Jadi birihin sarsarin. Dia bunyi sedikit dengung tapi tak kuat sangat. Okey, birihin sarsarin. Okey. Nampak semua? Okey. Kemudian contoh yang kedua. Buku je. Buku yang tajuk je. Tengok kat situ. Zal. Dia kelab dah bagi tahu. Dah. Jadi, yang ini pula tanwin baris hadapan. Tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf zal. Contohnya basitun zira'aihi. Basitun zira'aihi bil wasit. Okey, dapat Okey, seterusnya. Bertemu dengan shin. Tengok sini jelas. Baca kat sini semua ada. Kalau dia izhar, boleh cari satu. Semua misal ditunjuk kat sini. Misal huruf apa nak. Bagi semua tak apa. Okey. Okey. Yang seterusnya, ni dah baris bawah, baris depan, ni baris bawah, depan, baris atas. Baris atas bertemu dengan shin. Contohnya abdan syakura. Abdan syakura. Okey, dapat Okey, ni kita dah bagi contoh 3 tanwin untuk misal kita bagi, kemudian yang last ni kita bagi bertemu dengan nun mati pula. Nampak
Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Okay. Nampak Nampak tak? Clear tak gambar? Tak clear je. Okay, ni nun mati bertemu dengan huruf qaf. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya min qitmir. Min qitmir. Okay, lihat dalam buku pula. Mana ikhfa hakiki? Okay. Semua dapat daripada izhar halki, idgham al-ghunna, idgham bila ghunna, iqlab sampai ikhfa hakiki. Pecah-pecah. Ya ke? Cikgu depan sikit kot. Sekejap. Kat kamera ni kurang clear. Ni macam okey sikit. Okey, yang mana nak screenshot boleh screenshot. Okey. Jadi jom kita cuba untuk ingat balik cara apa nak menghafal-hafal huruf-huruf ni. Jadi yang pertama hukum izhar halqi. Jadi izhar halqi ni ada 6 huruf je, iaitu yang halqi daripada kerongkong Allah. Jadi ada 6 huruf je izhar halqi, iaitu amzah, a, ha daripada bawah kerongkong kita paling bawah. Lepas tu huruf ain, ha di tengah-tengah, dan yang paling atas ghain dan kha. Jadi macam mana cara bacaan dia? Cara bacaan dia huruf nun ataupun tanwin tu dibaca dengan jelas. Okey. Contohnya seperti apa? Nun mati bertemu dengan hamzah. Man amana. Man amana. Tengok dia kita tak perlu dengungkan huruf nun tu. Kita sebut je dengan jelas huruf nun mati, nun sakinah tu. Ataupun seterusnya ghafurun halim. Ghafurun halim. Iaitu bila tanwin tu kita sama je, kita tak perlu nak dengungkan, kita baca macam biasa je, iaitu izhar, jelaskan sebutan nun. Okey. Yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, iaitu ada 4 huruf je, ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Kita ingat ya, waw, mim, nun. Senang je, ya. Macam mana kalau ustaz-ustaz dekat sekolah dulu dia ada bagi kaedah, macam dia buat ayat jadi supaya kita ingat. Okey, ingat je ya, waw, mim, nun. Ada 4 huruf je. Yang tu idgham ma'al ghunnah, iaitu apabila kita baca dia, bila kita baca huruf bila kita baca idgham ni, idgham ma'al ghunnah ni, kita kena baca dengan dengung. Okey? Bila baca ia didengungkan. Contohnya seperti may yaqul. Okey? May yaqul. Dia tak sebut sangat dia huruf nun. Pada huruf nun tu kita tak baca, macam tak dengar sangat huruf nun tu. Tapi dia terus masuk ke huruf ya. Ataupun lagi satu miwaq. Nun tu tak bunyi sangat tapi terus masuk ke dalam huruf waw. Okey. Kemudian yang ketiga idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah senang, ada 2 huruf je, iaitu ra, lam. Cara nak ingat ni macam Kak Widat tulis tadi. Apa? Lari. Kita ingat lari, kita ingat ra, lam ataupun lam, ra. Okey? Senang je nak ingat yang tu. Jadi apabila ia dibaca, ia dileburkan tanpa dengung. Kita baca contoh ayat dia min ladun, kita leburkan dia. Huruf apa? Nun tu nak masuk ke dalam lam tapi tidak dengung. Min ladun. Ataupun lagi satu contoh untuk huruf ra, min rabbika.
Mir rabbika. Jadi huruf nun tu tak dengar sangat, tapi dia terus masuk ke dalam huruf ra. Huruf nun tak dengar sangat, huruf nun tu tak disebutkan sangat, kemudian terus masuk ke dalam huruf ra. Contohnya mir rabbika, min ladunka. Okey. Kemudian yang keempat, iqlab. Iqlab berapa huruf? Ada satu huruf je, iaitu huruf ba. Huruf ba. Kita ingat iqlab, kita ingat ba. Kita ingat iqlab, kita ingat ba. Sebab iqlab belakang dia huruf ba. Jadi huruf ba. Okey? Jadi contoh dia macam mana? Contoh dia mesti tadi, la yumbadhanna fil hutamah. La yumbadhan. Bila kita sebut yumbadhan tu, huruf nun tu pun dia dengungkan huruf nun tu. Tapi bila huruf nun tu nak masuk ke huruf ba, dia ibarat kita menutup mulut tetapi dia tak dekat sangat. Macam bibir kita ni, macam ni, la yumbadhan. Dia Syekh kata ibarat menggigit sehelai kertas. Macam dia tak kena, dia tak tutup perhabis mulut tu. Jadi sebutan dia la yumbadhanna fil hutamah. Okey. Okey, lepas tu yang terakhir iaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ada 15 huruf. Macam ni kita nak buat Nak bagi ingat tak set. Ada buku tu. Sekejap, kita dalam buku. Kalau dalam buku ni ada, saya ingat dia. Tapi dia panjang sikit lah. Sif za sana kam jad syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqa da' zaliman. Panjang juga, susah, lagi susah daripada kita ingat macam ni. Jadi kita cubalah untuk hafal huruf-huruf ikhfa hakiki ni, ada 15. Okey, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Ta, sya, jim. Kan tak ada hak dengan apa, kha. Hak dan kha dah masuk ke dalam bab mana? Bab izhar halqi. Okey, lepas tu dal, zal, zai. Huruf ra masuk ke dalam idgham bila gunnah. Sin, shin, sad, da, ta, za. Okey, ni perfect. Fa, qaf, kaf. Okey, senang juga nak ingat. Okey, contohnya apa tadi? Tadi kita cara sebutan dia. Cara sebutan dia macam dia macam sedikit dengung saja. Contoh dia macam mana? Contoh dia baris bawah bertemu dengan huruf sad. Contohnya birihin sarsarin. Dia ada dengung sedikit tapi tak kuat sangat macam idgham al-gunnah tadi. Okey, birihin sarsarin. Okey, kemudian baris depan bertemu dengan huruf zal. Basitun zira'aihi. Basitun zira'aihi bil wasit. Basitun zira'aihi. Okey, kemudian baris atas bertemu dengan huruf shin. Contoh dia macam mana? Contohnya abdan syakura. Abdan syakura. Okey. Okey, kita dah bagi tiga contoh tanwin. Kemudian kita masuk kepada nun mati bertemu dengan huruf qaf, iaitu min qitmir. Okey, dapat yang tu? Okey. Dapat Okey. Nak sama mana lagi? Okey, ada apa soalan ke? Nak tanya ke tak sempat ke? Bab mana-mana? Ni kita ulang balik lagi sekali.
gambar dia tak clear sangat. Kalau nak screenshot sekali lagi boleh. Kejap, kita kedepankan sikit. Nampak tak? Nampaknya. Nampak huruf sin lah. Masuk kan semua? Benda kata gambar ke tak clear? Okay, ni okey sikit kan? Dah kedepankan sikit kan? Okay. Jadi ada apa-apa soalan ke? Sebab kita dah habis dah hukum nun mati dan tanwin ni. Ulang balik. Okey, boleh. Kita ulang balik. Sebab ada ramai yang baru masuk Okey, jadi tadi kita dah belajar yang pertama. Ni yang kelima tau. Tadi dia dah tulis tadi sebelum ni. Okey, yang pertama hukum nun mati bersama tanwin ni ada 5 keadaan. Alam apa ni? Mana? Sini tak apa dah. Okey, jadi yang pertama adalah izhar halqi. Tak ada tulis kat sini. Apa yang mana yang tak dapat tu boleh tulis dekat kertas. Iaitu yang pertama adalah izhar halqi. Iaitu izhar. Kenapa diizhar? Maksud izhar sendiri dalam bahasa Melayu adalah jelas. Jelas penyebutan nun sakinah ataupun tanwin yang 3 ni. Ni. 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris di hadapan. Jadi apakah huruf-huruf izhar halqi ni? Huruf izhar halqi ada 6, iaitu huruf-huruf yang datang daripada kerongkong kita, daripada dalam tenggorokan kita, iaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain dan huruf kha. Hamzah, ha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ada 6. Jadi apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan 6 huruf ni, kita baca dengan jelas, nun sakinah ataupun tanwin tu. Contohnya seperti man amana. Tulis sikit lah, takut ada yang tak dapat. Sini tulis kat sini. Contoh dia man abana. Nampak tak? Okey. Man abana. Apabila nun mati bertemu dengan hamzah, ni huruf hamzah. Jadi huruf nun ni kita kena baca dengan jelas. Iaitu kita jangan bagi bunyi dengung ataupun jangan tak sebut ke huruf nun tu. Okey? Jadi kita sebut man amana. Jadi kita tidak putus nafas bila kita sebut. Okey. Mana duster? Ni. Okey, ni satu contoh. Kalau untuk ni tadi kan nun mati kan tadi, man amanah huruf nun mati. Jadi kita bagi tanwin ghafurun halim. Tanwin masuk bertemu dengan huruf ha. Sama juga bacaan dia kena jelas, huruf tanwin tu kena jelas. Iaitu ghafurun halim. Jadi jangan baca dengung ghafurun halim. Tak boleh macam tu. Okey, ghafurun halim. Okey. Itu untuk izhar halqi. Yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ada 4 huruf, iaitu huruf ya, waw, mim, nun. 4 je. Ya, waw, mim, nun. Jadi idgham ma'al ghunnah ni kita kena baca dengan dengung. Sebab dia ma'al ghunnah. Ma'al ghunnah tu dengan dengung. Okay, contohnya seperti may yakul. May yakul. Ni nun mati bertemu dengan ya. May yakul. Jadi bacanya kena dengung. May yakul.
Huruf nun tu kita tak bunyikan sangat. Kita tak sebut man yakul. Okey, dia nun tu nak masuk ke huruf ya. Man yakul. Okey, ataupun lagi satu contoh. Min waq. Min waq. Jadi nun tu dia masuk ke dalam waw. Jadi min waq. Jadi kita baca min waq. Dia macam jadi susah sikit kan nak sebut min waq tu. Jadi kita mudahkan dia nun tu nak masuk ke dalam huruf waw. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham tanpa dengung. Jadi contoh-contoh dia macam mana? Okey, idgham bila gunnah ada dua huruf sahaja, iaitu huruf ra dan lam. Cara nak ingat dia macam Kak Widat sebut tadi, ingat lari, ingat huruf tu. Lari, lam, ra ataupun ra, lam. Okey. Jadi idgham bila gunnah ni, idgham tanpa dengung ni, bila dibaca ia dileburkan tanpa dengung. Macam mana dileburkan tu? Contohnya seperti bila kita baca min ladunka. Min ladunka. Kan dia lebur. Maksudnya dia tak ada bunyi sebutan nun tu, tetapi dia tidak dengung. Contohnya min ladunka. Dia bukan min ladunka ataupun bukannya min ladunka. Dia pun tak jelas juga sebutan huruf nun dia, tetapi dia kita leburkan huruf nun tu dan kita masuk ke dalam huruf lam tanpa dengung. Faham Min ladunka. Min ladunka. Okay, ni untuk huruf lam. Ni untuk huruf lam. Min ladunka. Jadi untuk huruf ra macam mana pula? Untuk huruf ra, min rabbika. Min rabbika. Kita leburkan huruf nun ni tapi tidak dengung. Dia tak baca min rabbika ataupun bukan min rabbika. Terus min rabbika. Huruf nun tu tak bunyi. Terus masuk ke dalam huruf ra. Okey. Okey. Kemudian dah habis idgham bila gunnah. Kemudian huruf yang keempat, bab yang keempat adalah bab iqlab. Iqlab ni ada satu huruf je, iaitu huruf ba. Ingat kalau sebut iqlab, ingat huruf belakang dia itu huruf ba. Itu je huruf dia. Jadi contoh dia la yumbadhanna. Jadi sama juga bila baca dia leburkan huruf nun tu dan dia nak masuk ke dalam huruf ba. Tetapi kan huruf ba kan kita macam mana? Kita tutup mulut kan bila kita sebut huruf ba. Tapi kalau part ni kita jangan tutup mulut perhabis. Dia nak dekat-dekat agak. Dia nak dekat-dekat tetapi tak sampai. Contoh la yumbadhanna fil hutama, seperti Syekh kami sebelum ni cakap, ibarat menggigit sehelai kertas. Jadi kalau kita gigit sehelai kertas tu kita tak sampai pun bibir tu betul bibir. Okey? Jadi la yumbadhanna fil hutama. La yumbadhanna. Dia dengung, tapi bila kita nak sebut huruf ba tu kita tak sampai bibir tu tak sampai pun. La yumbadhanna fil hutama. Bila kita sebut huruf nun tahu, bila pronounce masa kat layun yun tu, kita tutupkan sedikit mulut kita. Okey. Okey, kemudian last kali dah habis bab iqlab. Last kali adalah ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki ni yang paling banyak huruf lah. Ada 15 huruf. Huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ni huruf fa tau. Fa. Titik satu. Qaf, kaf. Okey. Contohnya
Di bawah ni. Baris bawah. Dua baris bawah bertemu dengan huruf sad. Salah satu huruf dia huruf sad. Contohnya birihin sarsarin. Birihin sarsarin. Jadi kalau ikhfa hakiki ni dia tak dengung sangat. Dia tak berapa nak dengung, tapi dia sedikit je dengung dia. Birihin sarsarin. Okey, itu untuk baris bawah. Kalau baris depan, contohnya dua baris depan bertemu dengan huruf zal. Basitun zira'i. Basitun zira'i. Nampak Depan sikit. Okey. Kemudian dua baris atas bertemu dengan huruf shin. Okey. Contohnya abdan syakura. Abdan syakura. Okey. Okey, dah bagi dah yang tanwin. Kita ambil yang contoh nun mati pula, nun sakinah. Contohnya nun sakinah bertemu dengan huruf qaf, iaitu min qitmir. Min qitmir. Okey. Faham Okey, dapat semua? Okay. Ada apa-apa soalan ke yang nak ditanyakan? Sekejap. Ini kita pusing dulu. Okay. Lepas banyak lain buat hal. Tak apa. Nanti kita akan save live ni insyaAllah. Okay, ada apa-apa soalan? Itu untuk Iqbal. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, insyaAllah boleh jawab. Ayat-ayat iqlab, contoh iqlab Contoh iqlab. Iqlab huruf ba Okey, contohnya lagi satu selain daripada layun bazan tu. Alamak. Okey, contohnya nun mati bertemu dengan huruf ba pada kalimah. Yang tadi layun bazan tu kan dia satu ayat, satu kalimah. Tapi ni dia dua kalimah. Contohnya min ba'di ma ja, min ba'di. Okey. Tu. Ada yang dah tolong tuliskan. No yin dah tuliskan. Min ba'di ma ja. Sama juga dia kita bila pronounce min tu dia macam nak tutup mulut sedikit. Tapi dia bibir kita tak mengenai pun. Okey, dapat min ba'di. Okey, ada tadi soalan boleh tak bagi contoh 5 hukum tajwid ni jika ada dalam suratul Fatihah? Sebab Fatihah ni nak kena jaga elok, wajib dalam solat. Okey, kejap kita tengok dulu. Kita buka surah Al-Fatihah. Duduk. Sekejap kita tengok dulu surah Al-Fatihah. Sama, tak ada lain ke? Okey. Sebab. Okey, dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita cari sama-sama Kawan-kawan boleh buka Quran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin tak ada. Alhamdulillahirabbilalamin. Okey, dalam ayat yang second, ayat yang pertama kan, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Sebab tak ada nun mati ataupun tak ada tanwin kat situ. Yang second, ayat second Alhamdulillahirabbilalamin. Sama juga tak ada. Yang ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Tak ada juga. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Tak ada juga. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak ada juga.
Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 pun tak ada juga. Ayat ke-7, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, yang dalam ayat last ni ada, iaitu yang saya cakapkan tadi, an'amta. An'amta, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ain. Jadi ini adalah hukum izhar halqi, sebab dia bertemu dengan huruf ain. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Okey, an'amta. Jadi bila kita sebut an'amta ni, nun tu kena apa? Kena jelas. Tak boleh sebut an'amta, tak boleh. Dia jangan dengungkan huruf nun tu. Okey. Okay, kita dah semak dah surah Al-Fatihah. Jadi iaitu dalam ayat ke-7 saja ada hukum 5 ni, iaitu izhar halqi. Okey, ada lagi tak soalan? Macam mana dengan harakat? Maksud harakat? Maksudnya macam mana? Macam mana dengan harakat? Tak berapa faham ayat soalan tu. Lagi apa-apa, ada soalan lagi ke? Okey, kalau kita Aina jelaskan dengung berapa harakat setiap tahun. Jadi kalau yang dengung tu kena 2 harakat lah. Misalnya baca 2 harakat. Contoh mim ba'di tu kan, mim ba'di maja, mim 2 harakat. Ya, harakat dengung ke? Ya. Bilangan harakat tu 1 harakat 1 saat ke? Tak sure lah. Sebab kalau dekat sekolah kan dulu kita bilang dengan jari. Contoh kalau 6 harakat, alif lam mim, kan 4. Dengung tu dia 2. Lepas tu ada yang mendapat mim dengan ba dirapatkan juga, seolah-olah ada seolah kata yes, betul tu. Lagi soalan lagi ke? Harakat dan dengung. Lagi soalan-soalan, ada tak soalan-soalan lagi? Lain tak beri kerjasama. Semua duk hantar emoji je. Tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita dah nak tutup dah. So far dapat and jelas. Okay, Alhamdulillah. Saya tak tahu lagi habis lagi apa. Kalau ada soalan, InsyaAllah kita jawab dulu. Dan tengoklah kalau dalam dekat-dekat pukul 5 macam tu dah stop kot, InsyaAllah. Aina warna favourite akak apa? Tak ada soalan lah. Warna favourite warna biru dengan hitam. Kenapa tanya tu? Terima kasih Aina atas ilmu Aina share. Okay, sama-sama, tak ada masalah. Kalau tanda-tanda untuk berhenti atau teruskan, bagaimana? Boleh jelaskan, boleh? Yang tu saya tak ni lagi, saya tak. Adalah satu yang saya tahu tu, kalau huruf macam huruf sad, lam tu, yang itu kita digalakkan untuk sambung bacaan. Tapi bila jumpa huruf qaf dengan lam, kita diharuskan untuk berhenti. Ada jadi waqaf qabih ke,
wakaf yang buruk, yang tak patut kita berhenti dekat situ ada. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan. Apa ni? Mana lagi? Mana ni? Kak Ina save tu ni. Okay, nanti saya save. Tak nak bagi soalan tapi nak kata-kata semangat untuk terus istiqamah boleh? Nak cakap apa cakap istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Okay, jadi maksudnya istiqamah lah. Aina, apa beza alif lam qamariyah dengan alif lam beza alif lam qamariyah dengan syamsiah. Beza dia, kalau alif lam qamariyah tu alif lam qamariyah ada huruf-huruf dia sendiri. Contohnya huruf ba, ataupun lupa dia, bila kita baca alif lam qamariyah ni kita tak sambung kan. Contohnya asyams kan alif lam syamsiah. Jadi kita baca terus asyams, terus masuk ke dalam shin, ataupun as-sama, huruf sin, as-sama. Lagi apa ya? Kalau huruf qaf alif lam qamariyah, al-qamar. Okey? Huruf lam al-laban. Lam tak sia-sia masuk samsiah sebab dia terus masuk ke dalam huruf lam. Contoh al-laban, al-luhum. Okey? Lagi tak? Hukum yang tak belajar hari ni nanti Aina ajar lain kan? Ya, betul tu. Saya Aina kasih dah boleh. Sekejap lagi saya kasih dah insyaAllah. Sebelum kita habis live. Okay, mana lagi? Kak Aina umur berapa? Tak tahu umur berapa tapi panggil Kak je sebarang panggil Kak. Saya umur 19. Asyifa ajil. Amin. Apa ni? Aina, apa beza Aina dengan bunga matahari? Tiba tak tahulah. Okay, mana lagi? Aina nak dengar Aina baca surah Al-Ikhlas. Nak dengar sebutan betul. Kalau boleh dengar dari Aina. Okay, insyaAllah. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Sadaqallahul azim. Dapat surah Al-Ikhlas tu keempat mana kena sebut qala-qala semua. Ahad. Okey. Kak Aina satu kesalahan yang sering dibuat masa baca Quran tapi tak sedap. Itulah tertukar yang mana idgham, yang mana patut alif lam syamsiah baca alif lam qamariyah. Faham Alif lam syamsiah ada tasydid atau syaddah. Alif lam syamsiah ada tasydid ataupun syaddah di atas lam tu. Mana lagi? Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah boleh tapi nak kena senarai ke topik masa pula. Nak kena tengok dulu. Assalamualaikum. Sama-sama. Okay, ni syariah. Nanti kalau yang mana baru join, macam tak tahu sebutan huruf yang betul, dekat YouTube kita dah ada share dah makhraj huruf, iaitu cara sebutan huruf yang betul. Jadi boleh check dekat situ. Okay? Bunga matahari. Ya, nanti saya save. Bagi Aina study dulu guys, belajar gitu semua. Ya, bagi saya study dulu. Dalam solat Al-Fatihah kena kuatkan bacaan atau tak untuk perempuan. Kalau kita solat sorang-sorang tu, baca setakat yang bagi kita dengar sendiri pun dah okey dah. Okay? Kerana nanti asyik tahu saya baru follow Kak Aina. Kan IG ni kan public. Accept je.
Ya, betul tu. Apa hukum curi nafas masa baca Quran? Hukum mencuri haram. Tak faham lah. Curi nafas macam mana? Kalau saya nak tag Abla Aina kat saya punya IG story boleh Abla. Ya boleh je kalau nak tag boleh. InsyaAllah. Tak apa je. Sekadar kita dengar. Ya betul tu. Ada lagi ke? Bukan IG Kak Aina. Perlu ke baca sujud tilawah apabila terjumpa ayat yang ada sujud tilawah? Ya, kita digalakkan macam tu. Disunatkan apabila baca, contoh kita baca contoh solat tarawih baru ni dulu hari tu kan kami solat tarawih. Jadi masa imam baca ayat tu ada ayat sajadah. Contoh dalam surah sajadah sendirilah. Ada tanda yang macam sejadah tu kan. Tu kita disunatkan untuk terus sujud dan baca sujud tilawah. Sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakasamahu. Sampai habis. Okey? Ini berapa kali khatam Quran? Khatam baca kalau khatam baca alhamdulillah setiap tahun baca khatam sebab masa setiap tahun kan ada bulan puasa. Jadi dekat sini setiap tahun kalau time bulan puasa tu kita akan baca Quran sehari sejuzuk. Jadi dalam masa 30 hari iaitu masa bulan puasa tu kita dapat habiskan satu kali khatam Quran. Dia tak cukup nafas, lepas tu dia macam nafas cukup. So time baca tu ada tarik nafas. Contoh kalau dia baca ayat macam mana nak bagi contoh contoh dia kehabisan nafas. Jadi bila dia nak sambung balik ayat tu dia kena ambil belakang sikit ayat. Kalau ustaz saya cakap seeloknya ambil perkataan fa'il. Okey, jadi kita kena tahu jugalah macam mana fa'il, macam mana isim. Faham Contoh kalau dia nak bagi ayat Quran apa pun tak tahu. Contoh kalau dia siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi itu tak boleh. Adalah kalau dalam Quran tu ada ayat-ayat contoh dia baca. Lepas tu dia tak cukup nafas. Lepas tu bila dia nak ambil balik ayat depan, ayat sebelum tu dia kena ambil seeloknya ambil fa'il. Okey? InsyaAllah nanti kita beritahulah macam mana fa'il tu, macam mana. Lain Kak Aina Balni, biasa-biasa saja. Kalau tak buat sujud tu apa ke? Tak apa je kalau tak buat. Sebab sujud tilawah tu disunatkan. Apakah setiap huruf yang sama yang pertama sukun dinamakan idgham mutamatsilain? Saya tak dapat jawab yang ni. Sebab saya tak study lagi part idgham mutamatsilain tu. Mana lagi? Saya dah lewat join live ni ke? Ya dah lewat. Kita dah 3 kali dah ulang apa yang kita belajar tadi. InsyaAllah kalau nanti boleh tengok balik daripada awal, nanti kita save live ni. Okay? Lagi ada soalan lagi tak? Dah okay, boleh. Dah habis belajar yang saya live. Okay kan nak live dah boleh live insyaAllah. Tapi kalau terlepas soalan-soalan nasiblah. Aina kalau tak cukup nafas nak sambung ayat yang panjang tu, kita boleh sambung ayat yang ada huruf waw kan Aina, sebab waw maksud dia kan dan. Huruf waw tu maksud dia dan. Kita nak sambung. Boleh insyaAllah. Sekejap pagi pula. Sekejap lagi dah nak. Tak faham. Lagi soalan-soalannya. Depends on maksud juga.
nak dengar kasidah, kita akan kasidah di akhir-akhir live. Ni sekarang kita buka open soalan dulu. Nanti jangan lupa save tak Aina. Jangan lorak nak back phone tu. Save dulu. Ya, save dulu. Save dulu. Mana nak tanya-tanya saya nak fokus dengan jawapan. Bagi Aina susah tak belajar bahasa Arab? Untuk permulaannya memang susah. Sekarang pun susah jugalah kalau nak faham. Sebab bahasa Arab ni dia ada banyak ilmu. Contohnya ilmu nahu dan ilmu saraf. Nahu dengan saraf ni kena selari lah. Kita kena belajar yang tu. Pada permulaan memang susah. Tapi bila dah lama-lama tu dah faham nahu ni cerita pasal apa, saraf ni cerita pasal apa, jadi senang lah. Tapi saya ambil masa nak faham bahasa Arab pun dalam 3 tahun. Baru boleh nak bercakap. Baru boleh nak bezakan bila nak cakap pakai apa. Contohnya kalau katabah. Katabah kan kamu ataupun dia lelaki menulis. Kalau awak, katabti ataupun taktubin. Yang tu macam susah sikit nak bezakan mula-mula. Tapi bila dah banyak-banyak kali cakap, so jadi senang lah. Nak bercakap tu, nak gunakan kata ganti nama tu. Aina kasih dah dalam bahasa Kelantan tak boleh ke? Tak ada lah Nadia. Tak ada lagi bahasa Kelantan. Jadi ada lagi tak? Aina tak balik Malaysia ke? Tak lagi. Belum lagi balik. Kalau ada yang nak sponsor, saya terima. Yang macam sikit nahu kan. Kalau bagi saya lah. Bagi orang lain mungkin mudah. Saya pun kadang-kadang nahu pun susah juga. Aina sana ada jual kamus bahasa Amiah Mesir tak? Kalau ada tolong belikan, nak belajar ni sebelum tim dah sana tiba. Ada je. Ada orang-orang Indonesia yang buat buku, buat kamus Amiah Mesir. Dekat Mesir Aina ada belajar tafsir Al-Quran tak? Senang tak faham masalah Al-Quran? Ya, ada belajar. Ada belajar tafsir Al-Quran. Dia setiap peringkat idadi dan sanawi ada. Kalau masa sanawi dulu belajar tafsir surah Al-Mulk. Jadi bila exam tu dia akan bertanya lah, okey, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ni dia cakap pasal apa? Okey, tabarakalladzi biyadihi. Kita cakap tentang kebesaran Allah begini. Kita kena syarahkan ayat tu cakap apa. Aina kat sana belajar kos apa? Belajar kos bahasa Arab, Lughah Arabiah wa Islamiyah, dan juga ilmu Islami. Aina Hafizah kan? Tak tahu. Tak apa dah, nanti aku jangan kat Sidang Mong. Hok kat Sidang Maulana masa sekolah rendah tu. Maulana? Tak ingat lah. Ya, kita belajar tafsir Quran dalam bahasa Arab. Contoh yang saya cakap tadi dah buat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tafsir dia ta'zimu lillahi ta'ala ala qudratihi kata. Jadi bukan kita translate dalam bahasa Melayu, kita translate dalam bahasa Arab lagi sekali. Okey, ada lagi tak? Sekarang pukul 4:30 dekat Mesir. Aina nanti buat kelas tafsir Al-Quran boleh, insya-Allah. Kita tengok dulu masa, sebab sekarang pun dah nak exam. Tapi tak belajar pun sampai sekarang. Apa ni? Aina hafal Qasidah Mughram tak? Saya nak request. Ada ingat sikit-sikit je. Kalau masih ada sambungan pelajaran Alimah hafal hadis tak? Saya tak berapa sure lah yang ni. Aina skor rendah mana? Skor rendah kat Kelantan. SKST 141. Mana lagi? Matawak macam Kak Fin. Who's Kak Fin? Balik tak ada ke? Balik kat dalam bilik. Berat tinggi anda berapa? Saya tak tahu. Tinggi saya tak tahu. Maybe 160 something. Apa lagi? Bitaufiq wa najak aina iya wa iyyakum.
Terima kasih. Safia pun tupak juga. Ya. Tupak. Orang tupak, saya orang tupak. Saya duduk dalam kapal Pala Batah. Kalau Nadia dia duduk dekat kapal Leru. Dekat dengan rumah mak dia. Sama lagi rumah mak dia. Kita sama pergi rumah Nadia kok. So ada ni. Ada lagi tak soalannya apa ni? Akak tak rindu Ikmal ke? Macam-macam je. Hari tu dah jumpa dah tahun 2019. Dah jumpa. Tapi rindu mama lah. Makin jaga bakar Cik Jang. Nadia. Lagi soalan. Aina dengan adik-beradik kecil Kelantan ke? Mostly cakap Perlis lah. SKT kereta api lalu dekat kereta api. Tupak dekat kereta api tu. Ya. Ya, saya rindu semua adik-beradik saya. Saya rindu. Masuk soalan tajuk lah. Kenapa soalan family day? Amin. Terima kasih Kak Widat. Macam mana banjir Malaysia? Tanya sikit. Lah macam mana kawan-kawan banjir kat rumah antum semua banjir ke macam mana? Tengok mata Aina dengan kening. Teringat Nana Gulera tu. Ya, ramai yang cakap macam tu. Tengok apa? Niana. Siapa Yana? Yang tu lah, yang budak Filipin menari tu. Ya, ramai yang cakap macam tu. Tapi tak tahu kenapa. Okay. Mana basikal mu duduk dari sisok mu tu duduk mana? Tak tahulah. Aku pun tak tahu dah basikal kat mana semua. Banjir di Malaysia tak seteruk banjir. Apa ni? Aina hafal ayat Al-Quran ambil masa berapa lama kau satu juzuk? Puji Allah. Kaya. Kalau dulu kan kalau masa menghafal tu sehari satu muka. Kalau sehari satu muka, jadinya dalam sebulan 10 hari. Sebulan ya ke? Yalah sebab kalau satu hari Muka. satu hari semuka. Awak. Berapa lama Berapa nama apa? Berapa lama lah nak habiskan satu juzuk tu? Satu juzuk ada 20 helai. 20 hari. Kalau akan Dah kurang sebulan begitu. Ya. Maaf Aina nak tanya soalan jauh sikit dari tajuk hari ni. Apa hukum wanita memakai perhiasan seperti rantai kaki? Ya, rantai kaki yang ada loceng macam saya pakai. Tapi bila keluar saya pakai stokin, tak dengar macam tu. Tak apa je nak pakai rantai kaki tu yang ada loceng, pakai dekat rumah. Bunyi pun dekat rumah. Tapi kalau dah pakai stokin jadi tak dengar loceng tu, tak apalah. Tak ada masalah apa-apa pun. Cuma kalau bunyi tu lepas tu tarik perhatian orang, macam tak boleh lah. Apa macam kaki tinggi juga? Kalau tinggi Maksudnya? heels. Kenapa? Kan dia jalan bunyi ketepuk. Tak boleh heels. Ya tak boleh. Kata-kata heels pun tak boleh. Kalau bunyi Ketepak macam tu. Tapak tinggi tapi tak bunyi, tak lah. Kau jalan jengkit.
Lok jam Aina. Kat kawasan rumah saya baru lepas banjir ya kak. Ya Allah, ya ke? Anda berapa juzuk hafal Quran? Sekarang tengah mengulang Quran. Dah hafal, alhamdulillah dah habis dah 30 juzuk, tapi banyak yang masih lupa. Doakanlah saya, sekarang tengah mengulang hafalan. Ya. Mana lagi? Aziz umur dia 14 tahun. Rida anti berapa harga? Rida ni murah saja. Kurang 100 genih. Dalam berapa Berapa? 20 ringgit kot. So, ke tempat gelang kaki Aina punya. Saya tak pakai gelang kaki lah. Pakai heels pun tak boleh. Tak boleh, haram lah jadi. Kalau bunyi, kalau hampa saja buat bunyi ketepak tu tak boleh lah. Zaman masih bumi pun. Share tips hafal Al-Quran, boleh? Okey, contoh kalau kita baca nak hafal satu hari tu satu muka. Jadi cara yang mudah untuk ingat adalah dengan apa? Dengan menghafal ayat tu berserta dengan makna dalam tafsir bahasa Melayu. Contohnya ayat contoh kalau kita hafal surah Al-Fatihah, segala puji bagi, kan ada lagu kan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Dulu saya kecil-kecil saya suka sangat dengan lagu tu. Masa umur 13, 12, duk hafal yang tu. Jadi bila kita baca dalam bahasa Arab tu, kita pun faham makna dia. Okay. Mana lagi? Kak Wi anak keberapa? Kak Wi anak pertama. Kiranya kita ni tak boleh menarik perhatian lelaki lah, wanita yang tak menonjolkan diri. Ya, tak, mana kita tak boleh menarik perhatian lelaki. Okay. Share tips bangun awal. Tidak awal. Soalan makin lari. Mana lagi? Setiap satu baris ulang 10 kali. Ulanglah banyak-banyak kali bagi ingat. Dan selalunya kalau saya masalah dalam menghafal, saya selalu lupa ayat depan dia. Yang itu paling susah lah. Sebab kalau ingat depan je, ingat terus belakang. Apa lagi? Hukum pakai lelaki pakai jewellery gana. Lepas tu boleh kau pakai jewellery hak ada nama Allah orang Nabi, contohnya macam rantai. Lelaki tak boleh memakai perhiasan. Contohnya rantai, gelang. Okay, kerana ia menyerupai perempuan. Dan pada bab pakai contoh rantai yang ada nama Muhammad ke nama Allah, yang tu dah rantai lelaki memang tak boleh pakai. Dia nak pakai yang tulisan Allah, lepas tu buat masuk toilet semua, macam mana? Tak boleh macam tu. Sebab nama Allah tu nama yang mulia. Nama Nabi Muhammad kita pun nama yang mulia. Okay? Jadi lelaki memang tak boleh pakai rantai ke apa, sebab ia menyerupai perempuan. Dan pakai gelang ada khilaf. Kalau lelaki tu pakai gelang, contoh dia pakai gelang bulat-bulat, lepas tu selalunya dia gunakan gelang tu untuk apa? Untuk berzikir. Contoh dia lepas solat kan, dia tak buat tasbih, dia pakai gelang tu, dia berzikir. Tu lain cerita pula. Saya tak, kalau bab lelaki pakai gelang ni, saya tak berapa nak sure. Okay. Lagi kat sana sejuk lagi ke? Masih sejuk. Sejuk tapi masih sejuk lagi di sini.
Lelaki boleh pakai cincin je kan? Boleh pakai cincin dekat jari kelingking dan juga jari manis. Ya. Perak je. Perak boleh. Perak boleh. Mah tak boleh. Mah haram. Okay. Dan lelaki tak boleh pakai cincin di jari telunjuk dan juga jari tengah. Sebab dalam hadis Nabi pun ada tak boleh pakai dekat dua jari tu. Boleh pakai dekat jari manis ataupun jari kelingking saja. Yes, ni Aina. Saya Aina. Yang tepi tu Katiah. Dia tengah makan. Ya. Ya, ni Aina. Confused tu. Masih ramai yang tidak dapat membezakan kita berdua Katiah. Ya ke? Aina Hafizah atau Halimah? Saya biasa-biasa saja. Aina Fakirah. Kak Win tu kahwin Kak Wani kau, dok. Katiah kahwin Kak Wani. Katiah makan apa tu? Makan kucing. Tengah makan balbak. Bak. Dia duduk mana dia? Tempat. Tu dia kisah awal. Aina berisi sikit kan? Tak tahu lah nak kata. Tu dia kisah kat mana tau. Aina ada trademark mata lodeh. Ya. Waalaikumsalam. Mana lagi soalan ni? Hai Kak Tihoh, Nadia. Hai. Tak ada soalan set ni nak tanya, tak ada dah. Bagi tips fokus belajar. Kata Aku. Ana biasa-biasa saja. Kalau nak fokus tu susah sebab kita nak teringat kucing lah, kadang-kadang teringat makan, kita teringat dekat phone. Susah nak fokus. Tapi bila lah kalau esok exam memang nak buat lagu mana memang kena fokus lah kat mana-mana pun tak. Nak sembang je boleh tak? Cuba tanya Lik. Ana anak ke-6. Ya. Anak ke-6. Mana babak dah? Babak. Okay. Dah berapa lama duduk sana? Bulan 4 ni masuk tahun ke-5. Mana? Kalau Kak Ina kalau balik Kelantan tu rumah siapa? Kalau balik Kelantan tu rumah mama. Mana nenek? Rumah nenek. Bila balik Malaysia? Tak tahu lagi. Tapi kalau ada sesiapa yang sudi sponsor, saya terima. Tapi dengan syarat sponsor semua sekali ahli keluarga saya. Baru on. Baru on kan? Buatlah quiz. Kuis apa? Quiz. Untuk sejarah sirah-sirah Nabi. Buat tanya. Ya, lagi 10 minit kita dah nak azan maghrib ya. Tak lipat lagi. Lambat, lamanya 5 tahun tak ada sangkut kau Pak Warab tak ada. Soalan. Aduh. Berenang air mata. Yuri jangan nangis lah. Mana lagi soalan-soalan? Siapa yang berbesar hati nak sponsor Kak Ina sekeluarga? Aina duduk Mesir ke Yaman? Sekarang saya duduk dekat Mesir. InsyaAllah soon ini akan ke Yaman. Nanti kalau saya dah sampai ke Egypt bulan nanti boleh ke nak pergi kat keluarga balik? Boleh insyaAllah. Nak balik sini lah.
Amin, amin. Syukran binti Hafshi. Berapa seorang kos balik Malaysia tu? Haha. Berapa yang saya tak tahu sangat tiket-tiket ni. Harga sekarang mahal lah. Mahal lah sekarang. Kalau nak cari bakar suami, nak orang Perlis ke orang Kelantan? Tak tahu. Tanya Lek. Duduk Yaman satu family boleh ke Aina? Bro just berapa? Boleh je duduk Yaman satu family, tapi kami pilih duduk Egypt. Kalau kita tahan nafas walaupun sedikit masa baca Al-Quran, dosa ke? Tak dosa, tapi kita lah sakit kan tahan nafas. Nampak tak, lepaskan je. Apa hukum wanita kalau tak pakai burdah? Tak ada hukum sebab harus je sebab wanita muka ni bukan termasuk daripada aurat. Tapi kalau dah pakai tu, seeloknya janganlah buka kan. Kan. Okay? Ikut sunat je. Apa hukum perempuan tindik hidung? Okay. Macam subang tau. Tak tahu. Tak berapa sure. Pasti lah sebab tak pernah tindik. Tak pernah tak ni pula tak pernah jumpa soalan ni. Okey, kita dah nak tutup dah live. Okey. Kita ada soalan dah nampaknya. Lagi pun sekarang nak maghrib, so insya-Allah kita akan tutup perkongsian ilmu kita dengan biasa-biasa dengan kasidah. Kasidah apa? Sungai Susu boleh? Salah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan, li aliyin wa husainin wa hasan. Sungguh di syurga ada sungai susu, sungguh di syurga ada sungai susu, buat Ali dan Husainin dan Hasan, buat Ali dan Husainin wa Hasan. Kullu man kana muhibban lahumu, kullu man kana muhibban lahumu yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hasan. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan, li aliyin wa husainin wa hasan. Hubbu ahlil baiti fardun indana, hubbu ahlil baiti fardun indana, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Sungguh di syurga ada sungai susu,
Sungguh di syurga ada sungai susu buat Ali dan Husainin dan Hasan. Buat Ali dan Husainin dan Hasan. Inna fil jannati nahran min laban. Inna fil jannati nahran min laban. Ya Ali وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Okay, setakat ni sajalah kot live kita pada kali ni. Jadi terima kasih kerana kawan-kawan sudi masuk live dan dengarkan sedikit perkongsian ilmu daripada kami semua. InsyaAllah nanti akan ada lagi live-live kelas bahasa Arab, pembacaan kitab dan lain-lain lagi. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat. Sampai 200 lebih yang tengok. Okay, terima kasih. Jadi akhir kata daripada saya, stay safe semua yang di Malaysia. Kita cuba untuk stay at home. Kita kurangkan kadar bilangan COVID, insyaAllah. Dan saya juga kami doakan kepada kawan-kawan yang ataupun siapa-siapa je yang kena banjir tu, insya-Allah Allah permudahkan urusan semua, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.